Sebenarnya saya pun tahulah mungkin ini strategi politik nak dekat PRN. Kalau tak bulan lepas pun dah cakap. Kalau dia betul tu yang dia percaya, mungkin saya tak tahu konsistensi dia bercakap tu daripada dulu. Masa pilihan raya PRU pun tak pula dia cakap macam tu. Masa untuk memilih ahli parlimen tak pula dia cakap macam tu. Mungkin betul provokasi supaya ditindakan dan menunjukkan konon-konon menjadi hero. Lepas tu tak tahu mungkin dia nak jadi hero loklak ke apa. Lepas tu jadi hero, lepas tu tangkap, lagi hero dia lagi loklak. Kononnya lah, tak tahu. Jadi dalam banyak negara-negara di luar sana, mereka melihat ini bukan pada elemen jenayah. Kita dalam Malaysia cakap ni ini jenayah hasutan. Undang-undang Akta Hasutan Seditious Act ni ialah degree yang tinggi tau. Sebab jenayah ni kalau nak pergi mahkamah jenayah ni nak tuduh ni, dia punya niat dengan perbuatan manslaughter, actually serious ni begitu tinggi. Batasan dia tinggi, nak tuduh, nak pergi ke mahkamah, pendakwaan. Sebab dia catatan jenayah. Niat dia, perlakuan dia jenayah. Tapi dalam banyak negara di barat, sebagai contoh, paling dekat negara Singapura lah, dia ada Maintenance of Religious Harmony Act 1990. Di UK dia ada Public Order Act 1986. Di Australia dia ada Racial Discrimination Act 1975. Jadi dalam akta-akta ni sebagai contoh, dia melihat perbuatan ini dalam negara yang pelbagai bangsa dan pelbagai agama, dia melihat ini sebagai perbuatan yang civil, bukan jenayah. Jadi dia boleh meletakkan hukuman di segi punitif, denda di segi kewangan. Bila denda tu di segi kewangan, beban pembuktian dia tu tak begitu tinggi macam jenayah. Jadi siasatan tu senang dilakukan. Dan juga civil tu maknanya kita pun boleh, kita sendiri yang jadi mangsa pun boleh mengenakan tindakan. Sebab mereka memahami bahawa dalam banyak negara-negara di luar, mereka juga mempunyai religious extremism, memang pun ada. Tapi undang-undang tu dapat melihat aspek jenayah ataupun aspek civil. Dan civil ni ialah aspek mischief. Mischief ni dalam bahasa Melayu ni, niat dia tu nak mewujudkan kenakalan, dia saja nak kacau. Dia bukan jenayah. Jadi bila kita sekarang dengar laporan-laporan jenayah ni, memanglah proses dia lama kerana jenayah ni nak masukkan PDRM punya tim jenayah ni satu pasukan turun nak siasat, dia bukan benda yang mudah. Dia bukan masa, sebab kita pun kena berlaku adil bila kita nak buat tuduhan. Ialah kita ni sebuah negara yang ehsan, yang ada civilization. Ialah Kerajaan Perpaduan Madani. Madani itu maknanya civilization lah. Kita ikut undang-undang. Kita ni tak ada main tipu-tipu lah. Tak adalah tutup parlimen 6 bulan sebab nak beli barang, mana ada. Kita ni ikut undang-undang, betul tak? Kemungkinan lah, saya pun dah beritahu pada Yang Mak Muhammad, Perdana Menteri tadi persiang dengan sahabat-sahabat di Kabinet, bahawa mungkin kita kena tengok kewujudan satu undang-undang baru yang boleh tackle isu ni. Yang mana orang menggunakan isu bangsa dan agama ni sebagai niat nak perandakan. Tak dalam elemen jenayah, tapi elemen mischief lah. Apa saja nak mewujudkan, sebab yalah pilihan raya buatlah, lepas tu buat lagi kan. Pasal dia rasa alah apa lagi nak rugi 2 minggu je, lepas tu lupalah. Cakap minta maaf. Lepas tu minta maaf. Tiba-tiba kau tak dengar, dia tak nampak, lepas tu sakit. Salah media. Lepas tu salah media. Lepas tu yang paling dahsyat tu jalan goyang-goyang. Habis nak buat macam kan. Jadi dalam perkara ni kan Dr. Azizan, sebenarnya kita kena terima hakikat bahawa tahun 2023 ni dunia berubah. Banyak sosial media pula. Dulu akta hasutan ini orang tulis, orang bercakap. Nak senang nak cakap. Ini dengan sistem sosial media, dengan internet, dengan Instagram, dengan Facebook. Dulu Twitter, sekarang pula ada baru kan. Lagi laju. Jadi macam mana nak bukti? Cari lu punya AI, Artificial Intelligence. Nak pergi bawa benda lah tu ke mahkamah, macam mana benda tu? Mesin. So dia pakai sistem, satu orang tekan butang, 50 orang tulis kononnya. Ialah macam influencer kadang-kadang kan, nampak macam beribu-ibu ikut. Cek, lupanya mesin ni ikut dia. Tapi pada dia rasa dia hebat, beribu-ibu ikut. Contohnya. Jadi undang-undang kena dapat tackle cabaran yang baru ni. Tu saya beritahu pada Kabinet, kita kena tengok sama ada kita nak tengok kepada kewujudan satu akta, mungkin disebut sebagai akta negara bangsa ke, ataupun mungkin disebut sebagai akta kenegaraan ke, sebab nak mengingatkan yang penting ialah kita mesti mengorak langkah supaya keturunan yang akan datang, anak-anak kita, cucu-cucu kita memahami bahawa kita tak boleh lari daripada negara yang pelbagai bangsa,
dan pelbagai agama. Sebab Akta Hasutan diwujudkan supaya tak diguna bangsa dan agama sebagai elemen kebencian. Tapi senario hari ini berubah. Itu sebab kalau kita, saya juga nak sebut tentang apa yang bila kita lihat, ini yang kita dengar, saya kena sebut perkara ini pun, saya kata saya tak sebut, nak balik pun tak seronok. Baca perlembagaan atas perkara 153, hak istimewa Melayu. Kalau kita tengok perkara 8 dengan 11 dalam perlembagaan, perkara 8 dalam perlembagaan mengatakan bahawa tak boleh ada diskriminasi undang-undang dalam pergaman kita. Maknanya dalam undang-undang kita semua orang adalah sama. Itu perkara 8 perlembagaan. Kemudian kita ambil contoh perkara 11. 11 pula mengatakan bahawa tiap-tiap ada orang dalam negara Malaysia, rakyat Malaysia ada hak untuk menganuti dan mengamalkan agamanya. Jadi ada freedom of dia punya religion. Itu perlembagaan. Tetapi perkara 153 affirmative action yang kelebihan pada orang Melayu diletakkan lebih kepada elemen ekonomi. Jadi selepas perkara 153 tu diwujudkan, kalau tidak, tak ada satu perkara, tak ada artikel 153 tu, kita berpegang dalam pentadbiran negara di bawah perkara 8. Semua undang-undang mesti sama rata. Tapi disebabkan kita bersetuju atas kelebihan hak orang Melayu, maka perkara 153 diwujudkan dalam perlembagaan kita. Jadi selepas itu, undang-undang yang ada pada hari ini yang melebihkan satu bangsa, iaitu bangsa Melayu dalam negara kita, yang disebut sebagai affirmative action tu, memberikan kebenaran kepada pelbagai undang-undang seterusnya. Saya kadang-kadang saya macam rasa macam pelik biar ajaib lah, sebab orang yang bercakap pada hari ini macam dia orang tak faham undang-undang. Tapi nak kata tak faham undang-undang dah banyak kali bertanding dalam pilihan raya. Berpuluh kali jadi menteri. Tiba-tiba bab ni tiba-tiba tak faham undang-undang. Tapi saya tak tahulah, mungkin dia belajar tiba-tiba lupa ataupun belajar dia buat-buat lupa. Itu saya tak tahulah. Tapi berbalik pada perkara ni, saya mesti terangkan, kita tengok undang-undang kita yang ada pada hari ni, ada sebahagian pada undang-undang kita sekali imbas Dr. Azizah, kalau kita pandang undang-undang ni nampak macam seolah-olah undang-undang ni mendiskriminasikan satu bangsa. Tetapi perkara 153 membenarkan undang-undang ni diwujudkan. Maknanya artikel 153 tu, affirmative action tu, membenarkan kalau kononnya ada satu bangsa lebih yang disebut iaitu sebagai orang Melayu. Jadi contohnya saya bagilah pelbagai undang-undang. Kita ada Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966. Kita ada Akta Universiti Teknologi MARA 1976. Kita tengok pula dalam perkara perlembagaan perkara 153 bracket 8A untuk isu tanah dan sebagainya. Jadi walaupun perkara 8 kata undang-undang mesti sama rata, dia ada exemption, iaitu artikel 153 perkara 153. Jadi apa yang saya nak sebut ialah kelebihan undang-undang itu yang memberikan kelebihan affirmative action kepada orang Melayu tidak memberi kelebihan untuk mewujudkan kebencian. Perkara 153 tu ialah perkara dan perlembagaan membenarkan undang-undang untuk membantu ekonomi orang Melayu, kedudukan orang Melayu. Dan tidak ada dalam perkara 153, saya nak cabar sesiapa yang berani cabar nak lawan balik saya ni, mana ada dalam perkara 153 menyatakan bahawa orang Melayu boleh menghina bangsa lain kerana dia adalah Melayu. Bila pula? Jadi janganlah kita salah tafsir. Menggunakan kelebihan orang Melayu dalam perlembagaan, kononnya memberikan hak untuk memandang rendah. Tidak pernah niat. Bekas ini bukan sebenarnya sejarah Malaysia. Itu sebabnya bila kita bercakap pada hari ini, kita mesti faham undang-undang tu akar dia di mana. Jadi apa yang kita berhadapan sekarang ialah pentafsiran itu dibuat kononnya perlembagaan memberi kebenaran. Kebenaran untuk apa? Kebenaran untuk ekonomi, kelebihan. Bukan kebenaran untuk membenci. Bukan kebenaran untuk mewujudkan pengasingan sehingga dapat memandang rendah kepada keturunan, kepada bangsa, pada agama. Mana ada. Itu sebab yang saya sebut pada hari ini, kita kena memahami bahawa kemungkinan kepahaman ini perlu diperbetulkan dengan lebih mendalam. Macam cikgu cakap, ialah kita buat di sekolah, tetapi di undang-undang ni. Dan saya pun rasa yakinlah kalau sebuah negara dan kerajaan yang bertanggungjawab, inilah bertanggungjawab yang utama dalam negara yang mempunyai pelbagai bangsa dan agama.